Matan Fatu Mu'in, Fatu Mu'in. Fatu Qari lah. Kat mana nak baca? Kitab Usiam. Okey, cuba baca tengok. Baca Fatu Qari pun boleh tak? Ada kan Fatu Qari kan? Jami'an nahari. Ada alif lam? Tak ada kan? Jami'an naharin. Qabilin lis-sawmi min Okey. Terjemah dia. Jadi makna dia bahwa wasaumu masdarani, dan as-siyam dan saumu itu ialah masdarani, kedua-duanya ialah masdar. Masdarani maknanya kedua-dua, iaitu as-siyam dan saum itu ialah masdar. Najma lughatan al-imsaku, makna keduanya pada bahasa ialah imsak. Imsak maknanya menahan. Wa syar'an, dan puasa pada syara' imsakun an muftirin, itu menahan daripada perkara yang membatalkan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu, jami'a naharin, pada keseluruhan hari, qabilin lis-sawmi, lagi yang menerima bagi puasa, min muslimin aqilin, daripada orang Islam yang berakal, tahirin, lagi suci, min haidin wa nifasin, daripada haid dan nifas. Itu makna puasa pada lughah dan pada syara'. Wa syara'itu wujubi siyami salasatu asya'a, dan bermula
syarat wajib puasa itu 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a, dan pada sebahagian niskhah ada 4. Yang pertama al-islamu Islam, wal bulughu baligh, wal aqlu berakal, wal qudratu 'ala shaumi, mampu untuk berpuasa. Jadi syarat pertama puasa ni orang Islam. Yang kedua orang baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mampu berpuasa. Jadi ada 4 lah. Di dalam sebahagian karangan ada niskhah ada 4. Wa hadza huwa sabitu ala niskhatis salasah. Dan ini iaitu yang keempat, huwa saqitu, ialah yang digugurkan ala nuskhatis salasah, di atas karangan yang 3. Makna kata sebahagian cetakan ataupun karangan ni Islam, baligh, akal. Mampu itu dia tak masukkan kepada syarat wajib. Fala yajibu shaumu 'alal muttasifi bi afdali dzalik, maka tidak wajib berpuasa di atas orang yang bersifat lawan bagi yang demikian. Lawan tu apa? Kalau Islam, kafir, tak wajib. Jadi tak wajib kita bahas mana tak wajib sini. Walaupun kita bahas dalam usul fiqh kan wajib juga kan. Kalau kita bahas dalam usul fiqh kan orang kafir itu kan ditentukan hukum juga kan, ditaklifkan hukum. Cuma di sini dia kata orang yang kafir di sini maksudnya apa? Secara umumnya lah. Secara umum yang kita tahu orang kafir tak wajiblah puasa itu. Walaupun asal puasanya itu sebenarnya orang kafir pun ditaklifkan juga syarak kan. Jadi kafir asli yang tak wajib. Kalau kafir disebabkan murtad macam mana? Kalau murtad wajib kan. Jadi kalau murtad ni wajib puasa. Misalnya kalau kata dia murtad seminggu, maka seminggu tu dia tak puasa, dia kena qada kan, wajib qada. Baligh yang tak wajib puasa orang kanak-kanak yang belum baligh. Berakal tak wajib puasa orang yang gila. Sambung. Tak gino. Terjemah dulu.
Okey. Okey dah. Okey, jadi tentang niat ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, dengar kan? Dengar suara saya? Untuk niat, kalau mazhab Syafi'i dia mesti niat tu waktu malam. Dan niat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari mesti niat. Akan tetapi disuruhkan juga kita bertaklid dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki niat dia sekali ya sebulan. Jadi malam yang pertama tu dia niat, lepas tu dia niat. Itu mazhab Maliki. Dan kita juga disuruhkan untuk bertaklid, bahkan dihukumkan sunat. Kalau kita baca dalam kitab Fathul Mu'in, dia sebut sunat. Sunat kita bertaklid dengan mazhab Maliki pada masalah niat puasa Ramadan. Yakni, jadi kita kena apa? Jadi pada malam 1 Ramadan, besok hari pertama puasa, malam tu kita niat dua lah. Yang pertama niat esok hari aku puasa, itu menurut mazhab kita. Yang kedua niat juga esok aku berpuasa untuk sebulan Ramadan tahun ni. Itu kita bertaklid dengan mazhab Maliki. Kenapa itu? Supaya bila mana ada hari yang kita terlupa puasa, terlupa niat puasa, maka hukumnya dibolehkan ataupun sah dah kita puasa, kerana pada awal bulan tu, awal Ramadan tu, kita sudah bertaklid dengan mazhab Maliki. Jadi kalau dalam masalah ni kan, kalau dalam kitab Fathul Mu'in lagi jelas lah. Dia sebut banyak lagi dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau dalam Fathul Qari ni dia sebut yang ringkas-ringkas aja. Okey, yang kedua, yang kemudiannya, ini untuk puasa wajib ya, puasa Ramadan, puasa nazar, yang satu lagi puasa kafarat. Dalam Fathul Mu'in dia sebut dua je kan, Ramadan dan nazar kan. Tambah satu lagi puasa kafarat. Puasa kafarah ni juga wajib niat malam. Jadi yang wajib kita niat malam ni ialah puasa yang wajib lah. Puasa yang wajib iaitu puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa kafarah. Itu wajib kita niat malam. Tapi kalau puasa sunat,
itu dibolehkan kita niat pada waktu pagi sebelum gelincir matahari. Yakni sebelum masuk waktu zuhur. Jelas kan? Kemudian kita wajib ta'arud. Makna ta'arud, wajib ta'yin. Ta'yin ni Ramadan lah, aku puasa Ramadan. Aku puasa nazar, aku puasa kafarah. Itu ta'yin. Kena sebut Ramadan tu, kalau tak sebut Ramadan tak sah. Dia wajib disebutkan Ramadan. Aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah, kan? Wajib disebut Ramadan tu. Okey. Kemudian yang dia kata tadi, wa akmalu niyati saumihi ay yaqula syakhsu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang paling akmal lah, yang paling sempurna. Itu yang paling baguslah niat tu kan. Kalau yang sahnya nawaitu shauma ghadin ataupun nawaitu shauma fardhi Ramadan. Itu dah cukup dah. Sahaja aku puasa fardhi Ramadan. Walaupun dia tak sebut esok kan, dia tak sebut esok pun tak apa. Sebab mazhab kita, mazhab Syafi'i, tiap-tiap malam kena niat kan. Jadi bila kita tak sebut esok pun tak ada masalah. Sebab tiap-tiap malam kena niat. Faham tu? Boleh ya? Okey. Itu tengok kepada kekurangan yang dia hadapi tu apa. Orang OKU lah. OKU-nya tu di mana? Dia tak boleh tengok ke? Dia tak boleh dengar ke? Macam mana? Dia tak boleh dengar, pekak lah. Pekak dan bisu ke? Kalau pekak dan bisu itu tak mukallaf. Kan dia ada satu kan. Ada orang yang bisu tapi dia dengar contoh kan. Dia mukallaf. Sebab dia boleh dengar. Tapi dia pekak. Bila mana pekak dia bisu. Dia tak tahu apa. Dari kecil lah. Maksudnya dari kecil. Jadi dia tak mukallaf. Sebab apa? Dia tidak ada kemampuan untuk apa? Untuk faham sesuatu perkara. Mungkin dia boleh tengok tapi dia tak tahu apa yang dia tengok tu Fatihah pun dia tak tahu macam mana bunyi baca kan. Sebab dia dari kecil tak pernah dengar, tak pernah boleh bercakap. Tapi kalau orang buta dia dengar itu mukallaf. Kan? Itu je lah. Jadi kalau orang buta ni kita boleh dengarkan kepadanya ataupun pakai tulisan braille tu lah. Pakai tulisan braille tu untuk dia boleh baca kan. Okey, ya itu sekurang ataupun itu buat braille tu boleh lah kita tulis niat kat dia kan, niat macam mana kan. Dia boleh baca lah. Okey. Kemudian tentang niat ni yang kita perlu tahu. Okey, satu yang tadilah paling pendek niat sahaja aku puasa Ramadan. Cukup dah. Soalan niat dah tu.
Kan. Tapi kalau dia tak sebut Ramadan tu sah. Saja aku puasa esok hari. Itu tak sah, tak sah. Sebab untuk puasa fardu dia mesti ada ta'yin. Mesti ditentukan puasa itu Ramadan ataupun nazar ataupun kafarah. Kemudian tentang masalah lafaz niat ini, ada pembetulan sedikitlah dari sudut baris. Ada pembetulan sedikit dari sudut baris. Yang baris yang biasa kita dengar, nawai Radin an ada'i fardhi Ramadan. Ini baris yang tepatnya itu an fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu dibaca dengan majrur. Baca Ramadhani itu baca majrur. Ini lebih jelas dalam Fathul Mu'in dia ada sebut. Ramadhani bil jar. Disebut bil jar. Ada kitab Fathul Mu'in. Nanti beli Fathul Mu'in. Tak mahal pun, dalam RM30 je ada. Di Fathul Mu'in dengan I'anah ni kitab yang paling, kitab yang penting lah, wajib lah kot. Kalau bagi kita orang yang belajar mazhab Syafi'i, Fathul Mu'in dan yang Fathul Talibin tu kitab wajib ada. Boleh tanya soalan lah, kalau kita nak baca semua mungkin tak sempat kan. Dia boleh tanya lah kalau ada soalan-soalan yang biasa kita muskil. Biasa kita soalan apa yang kita muskil lah. Bab puasa ni mesti ada benda yang soalan yang perlu kita tanya. Cuba kalau kita sekali lagi macam mana orang jahil dikirakan dalam Fathul Mu'in ada sebut orang yang jahil tentang perkara yang batalkan puasa kan. Dia jahil, memang dia tak tahu, sungguh bukan buat jahil, memang dia tak tahu kata memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu batal contoh kan. Jadi dia pun masukkan benda dalam rongga dalam keadaan dia jahil. Maka hukumnya macam mana? Tidak batal puasanya. Tapi kalau kata dia tahu, batal lah. Kalau jahil itu tak batal. Tak batal. Itu memang disebut dalam kitab fiqh memang tak batal. Orang yang jahil. Okey, sambung baca. Wasani. Indat ta'ammudi. Akala.
in kan qariba ahdin. Wa illa aftara. Wasani yang kedua, coba di uh, dimaknakan. Faham ke tu? Ada baca terjemahan ke? Okey okey. Wasani dan bermula yang kedua al-imsaku anil akli wasyurbi, itu menahan daripada makan dan minum. Wa illal ma'kulu, walaupun sedikitlah yang dimakan, wal masyrubu dan yang diminum, inda ta'ammudi di ketika sengaja. Jadi yang kedua daripada fardu ataupun rukun puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum. Walaupun benda yang dimakan itu hanya sedikit, walaupun benda yang diminum itu hanya sedikit, di ketika mana dia itu sengaja. Dia tak boleh makan, tak boleh minum walaupun sedikit, tak boleh. Tapi kalau dia rasa saja, itu hukumnya makruh. Kan? Seperti mana kita masak, kemudian kita rasa di hujung lidah kita. Misalnya kita nak rasa masin ke, manis ke, pahit ke. Kemudian kita rasa dan kita tak telan. Kita tak telan kan? Kita ludah balik. Cuma nak rasa di hujung lidah tu je. Bagaimana hukumnya? Adakah batal puasa seorang? Hukumnya tidak batal, tetapi makruh memperlakukan yang sedemikian. Makruh. Kalau dia makan sikit pun batal kalau sengaja. Fa in akala, keadaan lupa. Dia makan dalam keadaan lupa. Walaupun banyak. Au jahilan, ataupun dalam keadaan jahil. Ni yang tadi ni jahil ni. Lam yuftir, nescaya tidak batal ianya puasa. Tak batal. Seorang itu makan banyak, berapa banyak dia makan? 2 pinggan.
Tapi dia lupa, kata dia puasa walaupun makan 2 pinggan, hukumnya tidak batal. Ataupun dia makan 2 pinggan juga. Kenapa dia makan? Dia tak lupa kata dia puasa, tapi dia jahil kata makan itu membatalkan puasa. Sampai tahap tu dia punya jahil tu. Maka hukumnya batal atau tidak? Lam yuftir, tidak batal puasanya. Tapi dengan syarat in kana qariba ahdin bil Islam. Sekiranya adalah ia itu dekat dengan zaman Islam. Makna kata dia mu'alaf lah. Dia mu'alaf. Jadi bila mu'alaf ni baru masuk Islam sebulan. Baru masuk Islam seminggu. Jadi dia pun tak tahu lagi benda-benda yang batalkan puasa, dia tak tahu. Maka jahilnya itu dimaafkan. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama, ataupun dia hidup jauh daripada ulama, tak ada ulama yang bagi tahu kat dia, ada fiqh. Tak ada tok fiqh. Lah. Istilah dia tok fiqh lah kan. Tak ada tok fiqh yang dia habat dekat dia. Kata ini benda-benda yang batal puasa. Ini benda yang tak boleh dibuat sewaktu puasa. Maka jahilnya itu dimaafkan. Wa illa aftara. Wa illa ni maksudnya apa? Kalau dia itu dah lama masuk Islam, ataupun kalau dia itu duduk dengan kawasan alim ulama ramai. Jadi jahil yang macam ni tidak dimaafkan. Boleh faham tak tu? Kalau orang tanya, berapa lama dah masuk Islam? 10 tahun dah masuk Islam. Tapi jahil lagi kata makan itu batal puasa, korek hidung itu batal puasa, masuk benda di dalam rongga itu batal puasa. Maka jahil yang macam ini tidak dimaafkan. Makna kata puasanya batal. Jahilnya tidak diiktibar. Jahilnya itu tak boleh lah, tak diperkirakan. Baru masuk Islam je seminggu, sebulan lah, tu tak apa. Ataupun dia tu dekat dengan ulama. Ulama ramai kan, orang yang faham hukum ramai. Tapi tetap dia itu buat benda yang batalkan puasa, itu pun tak dimaafkan. Maksudnya dia tak mengaji. Ada ulama ramai, ada tok-tok guru ramai, ada ustaz-ustaz ramai yang alim, tetapi dia tak mengaji. Tempat dia itu subuh dengan ilmu, tak mengaji ilmu fiqh tentang bab puasa. Jadi jahilnya itu tidak dimaafkan. Boleh faham tu? Wa illa aftara tu maksudnya apa? Ya, kalau kita takdir dia buat macam ni, wa illa ai wa illam yakun wa illam yakun qariba ahdin bil Islam au lam au lam au nasya'a qariban 'anil ulama. Jadi ibarat kita fiqh, kita turun maknanya kan dia yang sebalik daripada yang dia sebut tadi. Dah. Okey, lagi. Sambung.
Hmm. Wasalisu dan yang ketiga apa daripada perkara yang membatalkan daripada uh, dia atof kepada uh, imsak anil akli. Yang ketiga menahan diri daripada jima. Wasalis al jima. Yang ketiga menahan diri anil jima amidan dalam keadaan sengaja. Dalam keadaan sengaja. Wa amal jima'u nasiyan fal aklu nasiyan. Wa amal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Dan adapun bermula jima' dalam keadaan lupa faka akli nasiyan, maka seperti makan dalam keadaan terlupa. Jadi jima' ni membatalkan puasa sekiranya dia sengaja. Dia batal puasa dan wajib bayar kafarah. Kafarah jima' iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin tiap-tiap hari 1 cupak. Tapi kalau dia jima' lupa kata puasa, maka hukumnya apa? Tidak batal. Sama hukumnya seperti makan tadi. Tak batal puasa dan tidak wajib bayar kafarah. Ataupun dia jahil lah, tapi syarat dia jahil tu yang tadilah. Syarat dia mu'alaf tak payah, tapi kalau jahil dia itu bukan mu'alaf, itu tak boleh. Jadi kalau dia lupa tak ada masalah lah. Dia lupa, memang dia alim, dia tahu kata jima' itu batalkan puasa. Dan kena bayar kafarat. Tapi kerana dia terlupa, tapi kalau dia sengaja batal puasa dan wajib bayar kafarah lagi, bayar kafarah pula yang untuk esok. Jadi kalau kata dia buat 2 hari berturut-turut jima' itu, maka dia kena qadha puasa 2 hari. Satu. Yang kedua dia kena bayar kafarat. Bayar kafarat untuk sehari itu puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau 2 hari 4 bulan kena puasa. Kan daripada puasa sebulan di Ramadan dia kena puasa 4 bulan bayar kafarah. Dalam kitab Fathul Mu'in dia ada satu surah seperti mana orang yang berjima' pada ketika waktu terbit fajar. Itu pada ketika masuk subuh. Jadi hukumnya kalau kata tengah berjima' waktu orang azan subuh, tiba-tiba tengah berjima' azan subuh. Maka hukumnya dia kena cepat-cepat mencabut zakarnya. Kalau dia tak mencabut zakarnya, orang azan subuh dia tak lembut juga. Dia tetap meneruskan pekerjaannya itu, pekerjaan jima'nya itu. Faham tu? Dia kena cabut dalam keadaan teruslah kalau dia dengar tengah jima' orang azan. Terus cabut. Itu sah puasanya. Sah puasa dia. Tapi kalau dengar azan dia tetap tidak
mahu mencabut zakarnya itu ataupun meneruskan perbuatan jimaknya, hukumnya batal puasa, wajib qada dan juga wajib membayar kafarah. Kafarah ni dia kena kepada siapa? Ha. Satu keluarga. Ketiga. Tak, jimak tu yang wajib bayar kafarah siapa? Isteri dengan suami, dua-dua kena bayar. Jawapan hanya bayar suami saja, isteri tak kena bayar. Sebab fa'il tu suami. Isteri lebih. Faham? Jadi yang wajib bayar kafarat tu suamilah. Walaupun buat kerja tu dua-dua, tapi yang wajib bayar suami je. Isteri wajib qada je puasa. Sebab puasanya berbatal. Tapi kafarat tak kena puasa 2 bulan tu tak kena puasa. Yang kena puasa tu laki lah. Boleh tu. Warabi'u, yang keempat, ta'ammudul qai'i, sengaja muntah. Falau ghalabahul qai'u lam yabtal saumuhu. Lam yabtul saumuhu. Yang keempat, menahan diri daripada sengaja muntah. Falau ghalabahul qai'u, maka jikalau dia itu dikerasi oleh muntah. Makna ghalabahu ni makna orang yang dia tak boleh tahan. Dia bukan sengaja muntah, tapi dia memang kita nak kata apa? Orang yang memang dia apa? Memang orang yang biasa muntah. Tu ghalabahul qai'u tu dia dikerasi oleh muntah tu. Makna kata apa? Kita nak kata apa? Orang yang dia tak mampu tahan muntah tu. Biasa kalau orang yang ada gastrik kan. Orang ada gastrik tu gastrik tu kan bila dia makan contoh dia lepas sahur dia muntah. Dia bukan muntah itu sengaja. Tapi memang disebabkan penyakit ya. Disebabkan penyakit gastrik dan sebagainya maka dia muntah. Jadi orang yang macam ni dipanggil ghalabahul qai'u. Apa hukum dia batal tak puasa? Lam yabtul saumuhu, tak batal puasanya. Jadi yang batal puasa tu muntah dengan sengaja. Makna kata dia buat satu benda yang menyebabkan muntah. Seperti dia masukkan jarinya ke dalam mulut kan, ke dalam kerongkong. Jadi jolok tu sampai dia muntah. Itu hukumnya batal puasa. Tapi kalau muntah disebabkan penyakit, gastrik dan sebagainya, itu tak batal puasa. Okey, sampai situ dulu kita baca. Kemudian soalan aku. Ada yang tak faham tak soalan ke? Ada soalan-soalan tentang puasa ke? Yang mana kita tahu kita jawab. Soalan apa lagi yang muskil tentang puasa kan? Kalau inhaler macam mana? Inhaler hukum. Inhaler ada dua jenis. Yang pertama jenis yang ada air. Kan? Ada air yang masuk hukumnya batal.
Kalau yang jenis bau saja kan, yang jenis bau kan, dia ada bau wangi saja, yang tidak ada ain lah, maksudnya tidak ada benda cecair dan seumpamanya yang masuk, maka hukumnya tidak batal lah. Tapi kalau ada ain, seperti inhaler yang kebiasaannya itu dia ada ain, ada benda lah kan. Sama ada itu daripada air ataupun gas dan seumpamanya, kan, itu bila masuk hukumnya batal puasa. Okay. Apa lagi soal? Syar'u man qablana. Sejarah puasa ini dia tidak masuk dalam syar'u man qablana. Cara yang umat-umat terdahulu, umat nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa tu ada, tapi puasa Ramadan macam kita tak ada. Yang adanya seperti puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud macam mana? Puasa sepanjang tahun, berbuka. Sehari tak puasa, sehari puasa. Puasa selang sehari kan. Itu puasa Nabi Daud. Ada juga puasa-puasa nabi-nabi yang lain. Jadi tak ada. Puasa Ramadan belum. Dan puasa Ramadan ni juga pada kan, setelah tahun ke berapa, saya tak ingat. Cek balik dalam yang tahun kedua kan, tahun kedua. Tahun kedua hijrah barulah disyariatkan. Jadi sebelum tu belum lagi, Nabi pun tak puasa. Jadi Nabi puasa tapi bukan puasa dengan puasa Ramadan lah. Jadi syar'u man qablana itu secara khusus tak masuklah. Tapi secara umum puasa sahaja itu masuklah, tapi puasa Ramadan tak masuk. Kan? Lagi? Selain daripada fiqh, kalau untuk khusus bab ru'yatul hilal ni kena ada ilmu falak lah. Sebab biasa dia terjadi khilaf ni, sekiranya kita tidak mengetahui tepat tentang ilmu falak. Contohnya tentang kadar naik bulan tu berapa banyak dari sudut ilmu falak kan. Kadar nampak anak bulan tu berapa yang diiktibarkan itu sudah nampak. Kemudian kadar dia panggil khilaf matali'. Khilaf matali' ni perbezaan tempat naik anak bulan. Itu berapa kilo? Berapa ratus kilo di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Itu semua kena mengaji lah ilmu falak. Kalau kita belajar dalam fiqh, kalau khilaf matali', mana khilaf matali' ni dua tempat yang tempat anak bulannya itu tak sama. Jadi tak wajib negeri yang berbeza matlak, berbeza anak bulan, tempat naik anak bulan itu ikut puasa, tak wajib. Misalnya Malaysia dengan Mesir. Kita tengok kat Malaysia dah nampak, kat Mesir tak nampak. Mesir dia tak boleh ikut Malaysia. Sebab berbeza matlak, berbeza tempat naik anak bulan tu. Tapi kalau kita dengan Indonesia, contoh di Sumatera, dekat dengan kita. Dekat dengan Semenanjung, sebelah aja Sumatera. Maka adakah boleh kalau kedua-duanya itu satu matlak, satu tempat anak bulan, maka bolehlah kita ikut. Cuma satu matlak kepada satu matlak itu berapa? Yang dikatakan khilaf matlak itu berapa? Itu yang menjadi persoalan. Kalau dalam kitab yang ditahqiq,
Kalau kitab Fathul Mu'in cetakan Darut Taqwa tu dia ada tahqiq. Dalam tahqiq tu dia kata 140 kilo lebih. Makna kata dekat je. Makna kata kalau nampak di Langkawi contoh, kita di Negeri Sembilan tak boleh ikut Langkawi kerana sudah berbeza matlaknya. Makna kata nampak di Langkawi, di Negeri Sembilan kita tengok tak nampak anak bulan. Kita tak boleh tengok ikut Langkawi. Langkawi dia orang kena puasa dah. Kedah apa semua kena puasa. Tapi Negeri Sembilan tak boleh puasa sebab kita tak nampak. Kalau ikutkan perbezaan matlak tu 140 kilo sekian. Sedangkan Negeri Sembilan dengan Kedah itu jaraknya jauh. Itu 400 lebih kilo. 400 kilo lebih. Itu orang tak reti fiqah. Tak reti fiqah lah. Maksudnya dia tak reti, tak mengerti fiqah. Itu je. Apa agak ni sebelah tu? Yang kata tu. Tak boleh. Sebab tu lah mazhab dia sebut dah. Cuma kita Malaysia ni, kita mengambil konteks apa? Balat. Kita tak ambil konteks matlak saya rasa. Kita ambil konteks balat. Sebab tu dulu tahun 2022 kan yang pernah terjadi kan. Pernah terjadi raya awal lah. Disebut tak silap nampak di mana? Di Langkawi atau di Sabah kan? Jadi nampak salah satu je di dalam Malaysia ni, kita hukumkan satu Malaysia lah. Satu Malaysia, tapi itu pendapat yang kedua tak silap saya. Itu pendapat yang nombor 2. Bukan pendapat yang nombor 1 lah, pendapat yang muqabil lah kan. Pendapat nombor 1, kalau nampak di Sabah contoh, di Labuan, kita di Sembilan tak wajib puasa kalau kita tak nampak. Kalau sama-sama nampak, kita tak nampak sebab walaupun satu negara tapi matlak yang berbeza. Bila matlak yang berbeza tak boleh kita ikut matlak yang berbeza tu. Kalau matlak yang sama boleh lah. Misalnya Negeri Sembilan dengan Melaka dekat. Kalau di mana-mana aja nampak, Negeri Sembilan nampak contoh, Melaka tak nampak, Melaka pun wajib puasa ikut Negeri Sembilan sebab satu matlak. Negeri Sembilan tak nampak, di Melaka. Jadi kita ni pakai yang kedua tu. Kau yang kedua. Kau yang kedua tu, walaupun khilaf matalih, walaupun berbeza matlak, tapi kerana dekat, bahkan dikirakan satu negara Malaysia ni kan. Semenanjung dengan Sabah Sarawak dikirakan satu negara. Maka mana-mana je di dalam negara itu nampak, maka dah dihukumkan puasa satu balad, satu negeri itu. Walaupun berbeza matlak. Makna kata walaupun matlaknya tak sama, boleh je puasa mengikut itu kau yang kedua tak silap saya. Ada disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Boleh faham tu? Itulah yang terjadi tahun 2022. Ada orang yang jahil dia kata apa? Kenapa tak tetapkan awal je raya ni seminggu kan? Seminggu dah tetaplah bila raya tu. Supaya kita dapat membuat persiapan awal. Ini pun satu lagi orang yang tak reti juga. Kita menetapkan dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Makna kalau ru'yah nampak esok raya, kalau ru'yah tak nampak tak raya, itu je. Cuma yang berlaku kita sebelum ni bertepatan dengan hisab kan? Bertepatan dengan hisab, tapi 2022 tu yang berbeza. Kan? Dalam kalender raya sepatutnya lusa, tapi bila dah ru'yah tengok raya tu esok. Sebab dah tak boleh kita nak pakai yang kalender. Kita kena tahu buang. Kita dah nampak anak bulan wajib puasa. Nabi kata bila nampak anak bulan kena puasa. Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Kan? Itulah tentang jadi kita kena tahu juga tentang ilmu falak lah kalau selain pada ilmu fiqh untuk menetapkan puasa. Lagi? Ada lagi soalan?
Jami'an nahar, kita baca nasaq dia, kita jadikan dia tu zaraf. Jadi saya baca nasaq lah. Mula berpuasa. Mula berpuasa start daripada terbit fajar lah, iaitu masuk subuh. Fajar shadiq, masuk subuh tu. Habis puasa sampai masuk maghrib, terbenam matahari. Itu kata puasa. Itu makna jami'an nahar tu maknanya min awwali tudri ila ghurubi syams, ila ghurub. Lagi? Nifas. Istilah untuk apa? Nifas ini ialah darah yang datang setelah melahirkan. Darah yang datang setelah mana seorang wanita itu melahirkan anak, itu dia panggil darah nifas. Ya. Bila ada darah yang keluar dengan bayi tu. Yang keluar dengan bayi tu waladah. Kemudian setelah melahirkan tu dia keluar darah, dalam waktu dia tengah pantang dia pun dia ada darah yang keluar. Itu dia panggil nifas. Lagi? Kalau ambil darah batal tak puasa? Batal. Sebab apa batal? Rongga. Kenapa rongga? Darah kita masuk rongga apa? Jadi ambil darah ni tak batal puasa. Sebab yang dikatakan batal itu masuk pada rongga yang terbuka. Kan hidung, telinga, dubur, kubul, itu semua rongga yang terbuka. Adapun darah ni dia urat tu dia bukan rongga. Tapi ada juga ada orang kata batal macam yang kata batal lah, tapi sebenarnya kurang tepat lah. Rongga ni yang dia bersambung semua. Ada hujung dia kan, ada hujung dia. Bila kita, dari luar kita katakan telinga kita, hidung kita kan, lubang telinga kita tu dia akan sambung sampai ke perut kita kan. Itu rongga lah tu. Tapi kalau dia ada hujung dia, ada hujung-hujung kan. Hujung dia di luar telinga kita ni. Hujung yang di dalam sampai ke dalam perut kan. Itu hujung dia. Itu dia panggil rongga. Rongga yang terbuka. Tapi kalau urat darah ni dia tak ada hujung. Dia tak ada hujung-hujung dia. Tak ada. Dia bersambung sampai mana urat darah tak? Dia sampai dia duduk dalam apa? Isi kita ni, seluruh badan kita ada kan. Tapi hujung dia tu mana? Lubang yang hujung dia tu. Tak ada. Maka urat ni dia tak dikategori sebagai rongga yang terbuka. Jadi tak batal lah kalau kita ambil darah situ, tak batal.
Uruh ni maksudnya adat. Makna adat ni menurut setempat lah. Perkataan mereka, cara hidup mereka, itu dia panggil adat ke uruh. Kadang adat ataupun uruh ni sebahagian daripada ulama ulama usul fiqh, mereka meletakkan uruh juga sebagai salah satu daripada sumber iaitu salah satu daripada sumber hukum kan. Tapi tidak disepakatilah hukum yang tidak sumber hukum yang tidak disepakati. Boleh puasa lah secara uruh ataupun secara bahasa, ya betul lah. Kalau bahasa Melayu panggil puasa, kalau bahasa Cina dia panggil dia itu. Tapi bahasa Arab tetap siyam lah, makna lughatannya itu apa, dahan tu apa. Lughatan tetap maknanya al-imsak. Mesti kena kembali kepada lughah lah, iaitu kepada bahasa Arab. Makna saum itu bila diitlak, saum itu makna apa? Saum itu makna imsak, makna menahan, bukan makna menahan diri pada melakukan bla bla bla. Itu istilah. Itu dalam Quran Allah Ta'ala menghikayatkan kisah Maryam kan. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk saum. Apa makna saum di situ? Bukan makna Maryam dia berpuasa. Berpuasa dengan kita faham puasa kita ni, bukan. Makna saum itu ialah menahan. Ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara lah. Itu makna menahan, daripada diam dan sebagainya. Dia tak semestinya itu makna saum lah. Saum pada lughatannya al-imsak, lebih umum lah. Kalau istilahnya itu lebih khusus, iaitu menahan diri pada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi pada bahasa imsak aja, menahan, tak kira menahan apa pun. Tahan daripada tidak bercakap, tahan daripada macam-macam lah. Itu dia panggil imsak. Wow, di sini boleh kita katakan wow itu ya lil istinaf. Istinaf ya. Untuk permulaan lah. Wow istinaf. Okey. Okey, kita sudahkan itu, Bu. Jadi kalau ada persoalan lagi, kita akan jawab lagi, insya-Allah. Jadi banyak persoalan-persoalan sebenarnya yang kita boleh jawab kalau kita betul. Di sana sangat banyaklah dia punya apa surah dia tu, masail-masail yang disebut dalamnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rakam? Ada. Ada nanti send je lah. Okey, baik. Sama.